أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا. Marilah kita sama-sama banyak syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih pegang kita, dia jaga kita lagi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan sama-sama gunakan masa kita ini daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dan cara kita nak bicara pada malam ni, dan kita sambung yang kita belajar minggu lepas, dan berkenaan dan kita hubungan kita dengan Islam, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita mari muzakarah, mari beri peringatan kita mari peringatan kepada kita, saya boleh menambah lagi kita faham dalam masalah hidup kita di dunia ini. Alhamdulillah, yang mana kita akan bicara pada malam ni ialah setiap perkara yang penting juga, yang mana tajuknya saya mesti beriman bahawa amal Islami adalah wajib. Kerja Islam ni, amal Islami adalah wajib bagi kita. Kena pakai kerja belaka. Kata-kata benda ni diwajib dia tu saja, kita dak. Wajib lagi kerja belaka, wajib kerja Islam ni. Tu amal Islam ini adalah wajib kita, tiap orang kita Muslim ni kena kerja belaka, kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kerja kita nak sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada ummah dan kepada manusia yang ada atas muka bumi ini. Kewajipan kita kena sampaikan ajaran ini kepada mereka. Kadang-kadang kita duduk jauh, duduk becek. Becek lagu mana kadang-kadang kena berpisah. Dalam kita nak kerja agama Allah Ta'ala, kita kena ingat, kena baikkan peribadi kita tu ialah berkenaan dengan masalah akidah, akhlak Islam. Kena baiki molek peribadi kita, diri kita sana kena baiki molek. Kerana benda ni nak melambangkan, nak memberi alamat kata kita tu dia berakidah dan akhlak Islam. Kita kena baiki masing-masing, nak baikilah. Dia kita nak kerja Islami ni, nak kerja Islam ni, kita kena pakai baiki diri kita masing-masing. Kena islah.
Kerana kita manusia ni ada kekurangan belaka. Kekurangan itu tidak sama. Tidak kekurangan tak ada sama dak. Bakal kita kita nak bakat beki belaka. Menjadi baik. Kerja kita sana. Tu kena ingat kena beki situ. Dan juga kerja Islami di segi kita melahirkan masyarakat yang beriltizam dengan fikrah dan cara-cara hidup Islam. Kita kena beriman, kena beriltizam, kena turut pemikiran-pemikiran dan cara-cara hidup dalam Islam ni. Kita nak tengok molek cara hidup kita Islam lagu mana, cara hidup lagu mana dalam Islam ni. Supaya kita betul yang dikandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana gapo? Kerana kita kerja Islam ni perlu kepada pertolongan daripada Allah. Kita kerja Islam perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perlu pertolongan daripada Allah Taala, kita kena betulkan perjalanan kita. Jalan kita kena betul molek. Tuhan nak lagu mana, Tuhan nak lagu mana, kita turut molek. Tu dah. Kita nak guna pisah fikir nak jadi masyarakat, jadi sangkum kita ni faham Islam, reti Islam, dah reti cara hidup dalam Islam. Tu main pernah kita belaka tu. Dalam kerja sana. Lepas tu lah mewujudkan sebuah kerajaan yang menjalankan minhaj dan syariat Islam. Ni perak sikit ni. Kena ada. Ada apa ni? Ada kerajaan Islam yang boleh menjalankan hukum Allah Ta'ala. Yang mana bertanggungjawab menegakkan kebenaran. Kumpulan Islam, Jemaah Islamiyah yang kerja nak menegakkan kebenaran, yang dia kena fikir kata tosai we orang dah panggil bukan doktor Islam, bukan Islam sana itu, mari hidup jalankan hak kita. Kewajipan kita, bertanggungjawab kita dalam menanggungkan kebenaran sana ni. Kena tanggung belaka deh. Kena fikir belaka dalam masalah. Benda ni berat. Bukan ringan, tapi kena fikir belaka. Ayat ni kena fikir belaka. Sebab itulah kita nak jalan lagu mana. Nak jadi masyarakat kita, masyarakat yang dia kata masyarakat Islam. Nak lagu mana? Perlu kepada mujahadah, perlu pada persiapan yang baik, perlu kepada tenaga-tenaga dalam nak memajukan kerja Islami sana. Lepas itu pula menyediakan keperluan yang berhubung dengan perkara sampainya yang ditutup adalah suatu kewajipan syar'i dalam Islam. Kewajipan ini tidak akan gugur kecuali setelah lahirnya satu kuasa yang bertanggungjawab, yang mengendalami dan mentadbir. Tu dia kata. Kerja kita lah ni nak buat lagu mana kita nak hapuskan syariat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita nak hilangkan syariat Tuhan di hadapan daripada mereka. Tu nak kewajipan kita deh. Kewajipan kita. Selagi kekuasaan ini belum wujud, segala kecuaian orang Islam yang bekerja untuk Islam adalah kewajibnya. Orang-orang yang tidak bekerja adalah suatu dosa dalam pandangan syarak. Dosa yang tidak akan dihilang melainkan setelah orang Islam mengambil inisiatif secepat mungkin, yang dibangkit, yang melaksanakan tuntutan amal Islami. Kena cepat kerja dia, pakai kerja Islam ni.
Dah kerja untuk Islam nak buat lagu mana. Ini adalah satu kewajipan kita semua kena pikul benda-benda ni. Ditaklifkan kepada kita, diwajib kepada kita kena kerja benda ni. Tu Islam. Tu nak Islam dah. Dari sudut dasar, amal Islami adalah wajib kalau dipandang dengan segi dasar Islam. Kerana bekerja dengan beramal adalah tujuan yang sekalian takalif dibebankan kepada Rasul manusia, semua manusia, terutama para anbiya al-mursalin. Kemudian kewajipan ini dibiarkan pula kepada semua manusia hingga ke hari kiamat. Kewajipan ini manusia nak fikir sampai ke hari kiamat deh. Batu mari wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tu kerja dah. Kerja Islam ni. Tu wajib kerja Islam ni. Kewajipan yang kita kena fikir belaka. Kalau tengok ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturun kepada engkau daripada Tuhan kau. Tuhan sojak kata repeta pada rasul siapa habis ajaran Islam saat ni. Kepada manusia. Tengok keburukan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Tengok, sesungguhnya orang yang mencuaikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan. Buat cuai Tuhan turun kedah buat cuai buat main dah. Cuai-cuai buat main, tak ada berat mana. Tak sebab berat dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan kepada manusia dalam kitab Taurat dan dilanati Allah dengan dilanati oleh semua yang melanati. Tu nak ayat kata orang tusuk kebenaran atau seroyak kebenaran. Cerak-cerak benda nyata, benda jelas dah daripada Allah Ta'ala ni ajaran Islam, tapi ia tusuk. Tak seroyak, yaktumu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Sesungguhnya mereka yang sembunyi, mereka yang sifat apa yang diturun kami daripada bayyinat, daripada hujah-hujah, wal huda, daripada hidayah, min ba'di ma, selepas daripada siapa sini? Dan diselepas kesana daripada siapa sini? Tengok dia katakan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan riwayat yang menekan supaya melaksanakan tugas dakwah menyeru kepada Islam. Wajib deh. Seru orang kepada Islam ni wajib. Kena sapa. Dan juga kewajipan kita nak menetek kebatilan. Benar batil kita kena menetek. Benar syirik, benar khurafat, benar bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena menetek. Jangan terbiar gitu. Karena kita nak membersihkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayat Imam Tirmizi dalam sunannya. Dia katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa dah tengok benda muka, dia larang ke tangan. Kena larang ke tangan. Tengok benda muka ni kena larang ke tangan. Nak ke mana larang ke tangan? Ikut. Nak teh dia, nak pukul dia. Mula-mula sekali tu. Kalau dia kuasa, dia boleh buat lagu tu, maka dia buat lagu tu lah dah.
Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi okak wi puai lagi. Apabila dia tak kuasa dah nak lari dengan tangan, dia lari pula dengan hati dia. Lari dengan hati duk dia pasal beci dalam dada tengok benda ni. Tu lari dengan hati. Dia lari dengan hati. Jika dia tak kuasa lari dengan tangan dia, faman lam yastati fa bilisanihi, dengan lidah dia. Dia ada lidah, ada. Dan nu yang kata begitu susah, begitu penatnya orang yang buat satu-satu benda dan nak sebar agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada ummah, bukan benda senang dak. Benda susah. Kerja siang malam tak kira waktu mana. Tujuannya ke mana? Tujuan nak buat apa sini? Duk usaha sangat nak buat apa? Sebab nampak jalan kejayaan masa depan bagi Islam. Dalam ini kata siapa tak kuasa lari dengan tangan, lari dengan lidah. Tak kuasa lari dengan lidah, lari dengan hati. Tu lari dengan hati. Wa dzalika adhafu iman, itulah dikatakan selemah-lemah iman. Lari dengan hati ya. Tak lari dengan tangan, tak lari. Lari dengan lidah pun tak lari dengan hati. Suruh apa pula? Ada hau gapo tu. Tu nak kacik dah. Tu. Ni kerja Islam belaka ni. Kerja kita belaka. Kita nak masuk medan kerja Islami ni, kalau kita tengok benda mungkar, maka kita lari dengan kita lari dengan apa dulu? Dengan tangan dulu. Lepas kata talih dengan tangan, lari dengan lidah, talih dengan lidah, lari dengan hati. Lari dengan hati, kita benci benda tu, kita keluar pada tempat tu lalu. Lari hati tu dia tak lagi mana kali juga. Tak adil je. Tu kau teruk lagi, tu bukan lari, suruh pula. Tu kau suruh pula. Ni nak yang kata penting deh dalam kerja Islam ini, dia kena ada benda ni. Tu. Tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, inna Allah yaqulu lakum, Tuhan berfirman, Tuhan kata kepada kamu, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Tu nak yang kata, dia kata lagu mana? Muru bil ma'ruf, suruh ajar orang buat baik, benda baik, buat ma'ruf buat benda baik. Dan lagi orang buat benda munkar. Gapo ni? Qabla an tad'uni fala astajiba lakum wa tas'alni la fala u'tiyakum wa tastansiruni fala ansurukum. Tu nak deh. Ya suruh gapo ni? Ya suruh tahu muru bil ma'ruf, suruh ajak orang buat benda baik. Suruh ajak orang buat benda baik. Wanhau 'anil munkar, lagi orang buat benda munkar. Kita bimbang kalau kita tak kerja, ajak orang buat baik, lagi orang buat benda munkar, kita bimbang tahu, kata takut kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak terima doa kita. Kerana buku kita tak lagi orang buat jahat. Kita tak tegah orang buat jahat. Kalau tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beratlah masalah ni nya di segi hukum ahkam yang ada padanya. Tu nak kata lari deh. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala astajib. Mula nak doa padaku, nak minta padaku, kerja ke dak mu sani. Wa tas'aluni fala tad'uni. Mun minta doa minta. Tapi jangan lakah akulah. Bawi lakah deh. Tu dalam satu hadis.
Lepas daripada tu hadis seterusnya ialah idza ra'aita ummati tahabu an taqula liz-zalimi ya zalimu faqad waqa'a minha. Dalam kaedah dalam hadis Nabi kata apabila umatku tengok dan dia kata pula kepada orang yang zalim, ya zalim. Orang lagu ni tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lagu mana Rasulullah kata sini? Faqad tawadda'a minha. Maka sesungguhnya dia sani apa ni? Bangita. Apabila engkau melihat atau umatku takut hendak berkata kepada orang yang melakukan kezaliman, takut, wahai penzalim, yang zalim itu yang telah mengucapkan telah mengucapkan Islam, ya berpisah dari umatnya itu juga. Tu nak ayat kata kerja Islam ni di segi hukum pula, di sudut hukum pula, amal Islami adalah wajib kalau dikaji dengan segi hukum, kerana ketindakan laksanaan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala kerana ketiadaan laksana hukum-hukum syariat Allah taala di permukaan bumi ini dengan digantikan dengan sistem dan undang-undang yang rekaan manusia dalam mengatur hidup masyarakat. Ya dah mikir semua nak tu buat mana deh. Duk mikir semua. Allahu akbar. Dan masyarakat begitu dak mikir nak buat lagu mana jadi masyarakat Islam. Dia dalam mujtama Islam nak buat lagu mana. Tengok dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makhtalaftum fihi min syai'un fa hukmuhu ila Allah. Jika kamu sani ada perselisihan satu benda satu perkara, maka hukum dia kepada Allah, serah hukum dia kepada Allah taala. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Amu dak persisih di antara kamu ke dah? Hukumnya klik kepada Allah taala dah. Zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Tu mana dia kata tentang masalah bukan masalah perselisihan, perbalahan di dalam masyarakat. Maka tu jalan hukmuhu ila Allah, hukum dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ayat Tuhan dalam surah ni pula, dalam surah Al-Maidah. Nak kataku itu kemasnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak hukum apa yang Tuhan turun dia dalam Quran, ambil hukum manusia buat sendiri, maka dia saat itu dilaknat, dibinasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu nak kata dalam hukum Islam dah. Orang tak hukum turun apa yang diturun oleh Allah Taala kepada mereka, mereka ulaika humul kafir, jadi kafir. Dia jadi kafir hukum dia. Tak turun Islam. Jadi zalimun. Jadi fasikun. Semua hukum tu berat-berat belaka tu. Hukum tu Allah Ta'ala akan sedia beri kepada mereka ni, bukan ingin berat-berat belaka. Tapi nak kata manusia duk oleh kedegelan sana ni, buat seni-seni, buat mudah-mudah. Gitu juga di sudut hukum ahkam ni, di segi politik, di segi keamanan lah. Nak buat lagu mana nak boleh jalan hukum tu
Kalau orang curi boleh kat tangan, orang minum angok boleh godek ataupun tahu apa ni? Beki semula. Tapi dalam kita ni hadis catat dia. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ummati shahabun an taj'ala lizalimi ya zalim faqad tawadda minha." Nabi katakan umatku masuk syurga belaka. Nabi kata umat dia masuk syurga belaka kalau umat dia boleh turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kedudukan dia, hari dia boleh turut sepenuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak yang kata pentingnya masalah dan dalam kita uruskan pengajian kita saat ni. Dan kalau kita tengok, kita tilik molek-molek tentang masalah dan perbandingan di antara dua agama saling lagu mana, tentu sekali perbezaan jauh. Honi ko lain, perbezaan jauh. Kita orang biasa ni nak buat lagu mana kalau kita tengok? Panggil ada benda sana belawai tapi belawai jauh. Deh kita kena waktu baik selalu jangan ada perselisihan. Tu di sudut apa ni? Hukum ahkam dia. Patu pula akhir mana ni kita nak bincang dia. Ialah dari sudut hukum Tuhan ni. Nak buat lagu mana, nak berjalan boleh hukum Allah Ta'ala yang ada dalam Quran. Nak buat lagu mana? Karena semua tu ada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya kelemahan kita tak boleh kaji dia. Kita lagi belajar dia saja. Mewajibkan orang Islam ni satu berusaha membina masyarakat dan menghidup kembali cara hidup Islam. Nak bina masyarakat sangkum lagu mana pemuda-pemudi sekalian ni teruk. Dan kena beki pula. Dan kena beki lagu mana? Berusaha dia kena usaha mengembalikan masyarakat manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah dan lainnya. Itu kelebihannya dah. Di bidang akidah, di segi akhlak, di segi sosial, di segi semua tu penting berlaku dalam hidup kita supaya kita jaya dalam pengajian kita. Kita habis itu dah. Itulah nak kata kelebihan kita duk dalam kerja Islam ni adalah wajib ni kita kena faham baik-baik. Takut bimbang kita terima kekeliruan di kalangan dan di kalangan masyarakat kita melakukan yang tak baik. Kalau kita turut cara apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat boleh tetapkan dah turut lagu mana perjalanan Nabi kehidupan yang lagu mana. Karena kita akan duduk dalam medan perjuangan, medan peperangan di antara Yahudi dengan orang Nasara dan orang Kristian. Kita sebagai orang Islam ni buat lagu mana? Kita nak tetapkan pendirian kita dalam Islam. Nak kata kewajipan kita juga kita dalam masyarakat, dalam sangkum ni buat lagu mana? Nak bina jadi lagu mana? Jadi sangkum Islam buat lagu mana? Dia kena pisah.
Perjuangan bukan benda tamada, ada perjuangan benda berberat saja. Itulah kita boleh pada malam ni. Dia kerana tengok masuk sini tu maudhu' lain pula, kita akan cara dan kita pakatlah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buka hati kita, Tuhan cerahkan hati kita, dapat kita boleh faham Islam, boleh reti Islam dengan baik. Reti Islam, belajar Islam untuk kita nak bekalan kita masa depan nanti. Sebab itulah dan kewajipan kita Allah ni terhadap Islam ni adalah kewajipan yang paling penting sekali. Lebih-lebih lagi kepada saudara-saudara kita dok susah. Saudara-saudara kita dah kena bunuh. Semua tu benda berlaku atas di dunia dah. Dia huru-hara yang dikucap oleh orang Yahudi. Kekhianatan, keburukan, kezaliman orang Yahudi itulah kepada umat Islamnya. Mereka tak akan berhenti-henti. Dia kita kata mereka tak akan berhenti-henti, akan buat keburukan kepada umat Islam. Kalau kita tengok orang Yahudi buat di Palestin, buat di Gaza, kanak-kanak dia tangkap. Budak-budak kecil, budak duk ngaji sekolah, pergi sekolah lagi. Godai katok lah, tak kira buat. Budak kata teriak-teriak, rusak nak kata dia orang Yahudi dia. Mainnya Yahudi sebab kita kena kenal baik, kita kena cari baik orang Yahudi ni, mainnya perangai lagu mana. Tu nak kata orang Yahudi dia kata belah. Tengok umat Islam. Tapi benda belah kita tidak menimbul kelemahan bagi kita. Bukan benda melemahkan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tak sudah hina, tak sudah, kamu tinggi di sisi Allah Taala jika kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang mukminin. Sebab itulah kita perlu doa deh. Berdoa pada Allah Ta'ala, jangan tidur galik sangat kita. Kadang-kadang udara comel, udara mulut kita tidur sedap, kita rehat sedap. Ingat kewajipan kita banyak lagi depan yang kita kena jalankan. Kita berdoa banyak pada Allah Ta'ala untuk hancurkan orang Yahudi, untuk binasahkan orang Yahudi. Dan kita banyaklah doa kita lebih-lebih ke paruh akhir malam untuk anak-anak, untuk hancurkan orang Yahudi yang mereka sentiasa senang dia buat keburukan kepada umat Islam. Itulah pada malam ni. Dan kita akan sambung semula pula kerana masuk maudhu' tajuk sikit lagi, kita tidak panjang mana masa malam ni. Dan mudah-mudahan kita dapat faham Islam yang baik dan kita nak beramal dan kita nak kerjanya insya-Allah. Dan kita berdoalah banyak itu hatimukan doa kita. Aqulu qali hadza wa afwidhu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi